Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua murid? Semoga semua murid berada dalam keadaan yang sihat. Kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi di mana kita akan masuk kepada topik yang baru iaitu reka bentuk pembungkusan. Ini adalah topik kita iaitu reka bentuk pembungkusan di mana dalam video ini kita akan belajar mengenai pertama, kenali pembungkusan. Kedua, ciri pembungkusan produk. Dan yang ketiga, kepentingan reka bentuk pembungkusan. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan kita adalah 4.1 reka bentuk pembungkusan produk. Manakala standard pembelajaran kita adalah 4.1.1 menghubung kait pembungkusan sedia ada dengan reka bentuk pembungkusan. 4.1.2 menyenaraikan ciri pembungkusan yang baik mengikut kategori produk. 4.1.3 menerangkan kepentingan reka bentuk pembungkusan produk. Ini pula adalah objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Objektif pembelajaran kita adalah pada akhir PDPC, murid akan dapat pertama, menerangkan hubung kait pembungkusan sedia ada dengan reka bentuk pembungkusan. Kedua, menyatakan ciri pembungkusan yang baik mengikut kategori produk. Ketiga, menerangkan kepentingan reka bentuk pembungkusan produk. Manakala kriteria kejayaan kita pula adalah pertama, murid berjaya menerangkan hubung kait pembungkusan yang dilihat dengan reka bentuk pembungkusan. Kedua, murid berjaya menceritakan kepentingan reka bentuk pembungkusan produk. Jadi, cikgu harap kamu semua telah bersedia. Mari kita mulakan pembelajaran kita. Kedai makan. Kedai makan adalah tempat kita membeli makanan. Selain daripada kedai makan, kita juga membeli makanan di restoran, gerai makan, medan selera dan kafeteria. Murid-murid kebiasaannya membeli makanan di kantin sekolah. Terdapat pelbagai jenis makanan disediakan. Kalau kita nak makan nasi, ada nasi lemak, ada nasi ayam dan ada nasi dagang. Kalau kita nak makan kuih pula, kita ada kuih pulut leper, kuih nekbat dan juga kuih onde-onde. Kalau kita nak makan makanan barat pula, kita ada chicken chop, lamb chop dan juga fish and chip. Mari lihat satu video. Mari kita lihat satu video mengenai satu situasi ketika membeli makanan. Jadi, mari kita lihat video tersebut. Cikgu baru sahaja balik daripada membeli makanan di sebuah restoran. Makanan ini cikgu belikan untuk cikgu sedekahkan kepada orang miskin. Pada setiap bulan, cikgu akan membeli sedikit makanan untuk cikgu sedekahkan kepada orang miskin. Amalan bersedekah adalah satu amalan yang sangat baik dan sangat digalakkan di dalam Islam. Selain daripada makanan, kita juga boleh bersedekah dengan memberi wang ringgit, pakaian ataupun pertolongan. Jadi mari kita lihat makanan apa yang cikgu belikan ini. Mari kita buka beg plastik ini dahulu. Baiklah, ini makanan yang cikgu beli. Dalam bekas minuman ni ada air minuman. Kita letak dekat tepi ni dahulu. Baiklah, dalam bekas plastik yang kecil ini ada sayur. Kita letak dekat sini dahulu. Baiklah, ini mari kita buka kotak kertas ini. Okey, kotak kertas ini ada ubi kentang. Baik, kita letak dekat sini dahulu. Jadi mari kita buka kotak kertas yang besar ni pula. Ada apa di dalamnya? Wah, agak banyak ini. Jadi ini adalah ubi kentang juga dalam bekas yang bentuknya seperti ini.
kita letak dekat sini dahulu. Mari kita buka pembalut kertas ini. Baiklah, dalam kotak kertas yang besar ni ada dua jenis makanan, iaitu satu ayam goreng, satu lagi ada di dalam kotak. Mari kita buka kotak kertas juga. Kotak kertas ada burger. Okey, mari tutup. Jadi inilah makanan yang cikgu belikan untuk cikgu sedekahkan kepada orang miskin. Jadi semoga dengan perbuatan bersedekah ini kita akan dipermurahkan rezeki lah oleh Tuhan. Amin. Apa yang kamu lihat? Apa yang dapat kamu lihat daripada video tadi? Apa yang dapat cikgu lihat adalah cikgu dapat melihat pelbagai jenis makanan yang dibungkus dengan cantik dan menarik. Seperti dalam bekas pembungkusan plastik yang kecil tadi, cikgu dapat lihat ada sayur. Manakala dalam bekas pembungkusan kotak kertas yang besar pula ada ayam goreng. Jadi, mengapa kita perlu mempelbagaikan bentuk pembungkusan ini? Pada pendapat cikgu, kita perlu mempelbagaikan bentuk pembungkusan adalah supaya makanan yang mempunyai pelbagai bentuk dapat diisi di dalam bekas pembungkusan yang sesuai. Sebagai contoh, makanan yang berbentuk bulat boleh diisi dalam bekas pembungkusan yang berbentuk bulat. Manakala makanan yang berbentuk segi empat boleh diisi dalam bekas pembungkusan yang berbentuk segi empat. Betul tak? Apa pula pendapat kamu? Kamu boleh berikan jawapan kamu pada ruangan komen di bawah. Mari kita mengenali pembungkusan. Produk makanan dan bukan makanan dibungkus dengan pelbagai bentuk. Seperti yang dapat kita lihat tadi, ada bentuk segi empat dan bentuk bulat. Mari kita lihat perbezaan pembungkusan sedia ada dengan reka bentuk pembungkusan. Jadi mari kita lihat perbezaan pembungkusan sedia ada dengan reka bentuk pembungkusan. Secara umumnya terdapat dua jenis pembungkusan, iaitu pembungkusan produk makanan dan juga pembungkusan produk bukan makanan. Mari kita pergi dahulu kepada ruangan gambar di sebelah kiri, iaitu pembungkusan produk makanan. Cikgu ambil contoh adalah nasi lemak. Kalau kamu dapat lihat, ada pembungkusan nasi lemak diperbuat daripada daun pisang, ada pembungkusan nasi lemak diperbuat daripada kotak kertas, dan ada juga pembungkusan nasi lemak diperbuat daripada plastik. Bentuknya juga pelbagai, ada bentuk segitiga, ada bentuk segi empat dan juga bentuk bulat. Mari kita pergi pula kepada pembungkusan produk bukan makanan pada ruangan gambar di sebelah kanan. Cikgu ambil pensel warna sebagai contoh. Ada pembungkusan pensel warna yang diperbuat daripada kotak, ada pembungkusan pensel warna diperbuat daripada plastik, ada pembungkusan pensel warna diperbuat daripada kain, dan ada juga pembungkusan pensel warna diperbuat daripada besi. Selain itu, bentuknya juga berbeza-beza, ada bentuk segi empat dan juga bentuk bulat. Jadi, cikgu harap kamu dapatlah mengenali pembungkusan yang terdiri daripada produk makanan dan juga produk bukan makanan. Seterusnya, mari kita pergi pula kepada ciri pembungkusan produk. Ada 5 kesemuanya. Mari kita pergi yang pertama, iaitu mesra alam. Bermaksud, pembungkus biasanya diperbuat daripada bahan mudah lupus dan tidak mencemarkan alam sekitar. Sebagai contoh, kita ambil botol air. Botol air boleh digunakan berulang-ulang kali tanpa membahayakan kesihatan kita.
Seterusnya adalah mudah disimpan. Bermaksud reka bentuk yang ringkas memudahkan penyimpanan. Kita ambil contoh sebagai serbuk pencuci pakaian. Kita boleh isi serbuk pencuci pakaian itu di dalam kotak, dan di mana kotak itu boleh kita letakkan di mana-mana tempat, termasuk di dalam laci ataupun di dalam almari. Kemudian, maklumat pelabelan. Bermaksud pembungkus perlu mengandungi maklumat yang lengkap tentang produk. Di mana kita ambil contoh adalah roti, di mana pada pembungkus roti ada jenama, ada ramuan dan juga ada tarikh luput. Jadi kita boleh tahu semua maklumat yang diperlukan sebelum kita membeli sesuatu produk. Seterusnya adalah mesra pengguna. Bermaksud reka bentuk pembungkusan memudahkan pengguna untuk mengendalikannya. Kita ambil contoh adalah tisu basah. Tisu basah boleh dibawa ke mana-mana. Jadi, ia memudahkan kita untuk menggunakannya, tidak kira masa. Dan akhir sekali adalah kekal kualiti. Bermaksud reka bentuk pembungkusan melindungi produk daripada terdedah kepada udara dan rosak. Kita ambil contoh adalah kotak kasut. Jadi dengan adanya kotak kasut, kita boleh meletakkan kasut di dalamnya dan mengelakkan kasut tersebut daripada kekotoran dan juga kerosakan. Jadi itulah ciri pembungkusan produk yang baik, iaitu mesra alam, mudah disimpan, maklumat pelabelan, mesra pengguna dan juga kekal kualiti. Kemudian kita pergi pula kepada kepentingan reka bentuk pembungkusan. Terdapat 4 kesemuanya. Yang pertama adalah mengelakkan produk daripada tercemar. Bahan yang tercemar mencecaskan kesihatan dan tidak dapat digunakan. Sebagai contoh, kita ambil biskut. Biskut diletakkan di dalam tin biskut supaya tiada bahan-bahan yang tercemar ataupun udara masuk ke dalam biskut tersebut. Kedua pula adalah mengawal keselamatan produk. Keselamatan produk dapat dipelihara daripada kerosakan atau kebocoran. Sebagai contoh, kita ambil tin minuman. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan tin minuman adalah aluminium. Aluminium adalah bahan yang kuat, jadi ia dapat mengelakkan air minuman yang diisi ke dalam tin minuman daripada kerosakan ataupun kebocoran jika berlaku kecuaian seperti terjatuh. Seterusnya, yang ketiga adalah melindungi mutu dan fizikal produk. Produk boleh bertahan lebih lama dan dalam keadaan yang baik. Sebagai contoh, kita ambil kek. Kek yang diletakkan di dalam bekas pembungkusan boleh bertahan lebih lama dan dalam keadaan yang baik berbanding kek yang tidak diletakkan dalam bekas pembungkusan, kerana terdedah kepada perkara-perkara yang tidak diingini seperti tersalah langgar ke, terjatuh ke, ataupun serangga-serangga seperti lalat dan semut. Dan yang terakhir adalah yang keempat, iaitu menyampaikan maklumat produk, di mana maklumat yang lengkap membantu pengguna mengetahui perkara yang berkaitan dengan produk. Sebagai contoh yang cikgu gunakan tadi adalah roti. Sekarang cikgu akan menggunakan contoh yang lain, iaitu peti sejuk. Sebelum kita membeli peti sejuk, pada peti sejuk akan diletakkan label penggunaan elektrik. Jadi kita boleh memilih kita ingin membeli peti sejuk yang menjimatkan elektrik atau kurang menjimatkan elektrik. Jadi itulah kepentingan reka bentuk pembungkusan di mana ada 4 kesemuanya, iaitu mengelakkan produk daripada tercemar, mengawal keselamatan produk, melindungi mutu dan fizikal produk serta menyampaikan maklumat produk.
Jadi sampai sini sahaja pembelajaran kita. Cikgu harap kamu dapatlah faham dan mengenali pembungkusan, ciri pembungkusan produk yang baik dan juga kepentingan reka bentuk pembungkusan dalam kehidupan seharian kita. Bagi menguji kefahaman kamu, mari kita lakukan sedikit latihan secara bersama-sama. Baiklah, ini adalah latihan reka bentuk dan teknologi reka bentuk pembungkusan. Jadi kamu semua boleh salin latihan ini di dalam buku tulis reka bentuk dan teknologi RBT. Tanpa melengahkan masa, mari kita mula menjawab soalan latihan ini secara bersama-sama. Arahan: jawab soalan-soalan di bawah. Soalan pertama, apakah dua jenis pembungkusan? Baiklah, ada cikgu terangkan tadi di dalam pembelajaran kita. Mari kita lihat di mana cikgu terangkan tentang dua jenis pembungkusan. Baiklah, ini dia jenis pembungkusan. Terdapat dua jenis, iaitu produk makanan dan juga produk bukan makanan. Mari kita tulis jawapannya. A adalah produk makanan dan B adalah produk bukan makanan. Selesai sudah soalan yang pertama, iaitu apakah dua jenis pembungkusan, di mana jawapannya adalah produk makanan dan produk bukan makanan. Jadi mari kita pergi pula kepada soalan yang kedua, iaitu nyatakan maksud ciri pembungkusan berikut. A. Mudah disimpan. B. Mesra pengguna. Maksud ciri pembungkusan ini juga cikgu ada terangkan di dalam pembelajaran kita tadi. Mari kita lihat. Baiklah, ini dia ciri pembungkusan produk di mana mudah disimpan bermaksud reka bentuk yang ringkas memudahkan penyimpanan. Manakala mesra pengguna adalah reka bentuk pembungkusan memudahkan pengguna untuk mengendalikannya. Mari kita tulis jawapan ini. Mudah disimpan bermaksud reka bentuk yang ringkas memudahkan penyimpanan. Selesai sudah bagi maksud ciri pembungkusan mudah disimpan, iaitu reka bentuk yang ringkas memudahkan penyimpanan. Seterusnya kita pergi pula kepada B, iaitu mesra pengguna, di mana mesra pengguna bermaksud reka bentuk pembungkusan memudahkan pengguna untuk mengendalikan. Selesai sudah bagi maksud ciri pembungkusan mesra pengguna, iaitu reka bentuk pembungkusan memudahkan pengguna untuk mengendalikannya. Jadi selesai sudah soalan yang kedua, iaitu nyatakan maksud ciri pembungkusan berikut. Yang pertama, mudah disimpan, di mana maksudnya adalah reka bentuk yang ringkas memudahkan penyimpanan. Manakala bagi maksud mesra pengguna adalah reka bentuk pembungkusan memudahkan pengguna untuk mengendalikan.
Jadi selesai sudah soalan yang kedua, mari kita pergi pula kepada soalan yang ketiga, iaitu senaraikan 4 kepentingan reka bentuk pembungkusan. Ini juga ada cikgu terangkan di dalam pembelajaran kita tadi. Mari kita lihat. Ini adalah 4 kepentingan reka bentuk pembungkusan di mana yang pertama adalah mengelakkan produk daripada tercemar, yang kedua adalah mengawal keselamatan produk, yang ketiga adalah melindungi mutu dan fizikal produk, dan yang keempat adalah menyampaikan maklumat produk. Mari kita tulis jawapan ini. Yang pertama adalah mengelakkan produk daripada tercemar. Yang kedua adalah mengawal keselamatan produk. Yang ketiga adalah melindungi mutu dan fizikal produk. Dan yang terakhir adalah menyampaikan maklumat produk. Selesai sudah soalan yang ketiga, iaitu senaraikan 4 kepentingan reka bentuk pembungkusan. Yang pertama adalah mengelakkan produk daripada tercemar, yang kedua adalah mengawal keselamatan produk, yang ketiga adalah melindungi mutu dan fizikal produk, dan yang keempat adalah menyampaikan maklumat produk. Jadi selesai sudah soalan kita, iaitu soalan latihan reka bentuk dan teknologi reka bentuk pembungkusan. Jadi sampai sini sahaja pembelajaran kita. Jadi cikgu harap kamu faham dan dapat mengenali pembungkusan, ciri pembungkusan produk dan juga kepentingan reka bentuk pembungkusan dalam kehidupan seharian kita. Itu sahaja, sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih.